Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Rabi'ah binti Abdul Rahman. Hari ini saya Nuri Karyati binti Abdullah dari kumpulan 2 PAI 2 akan membentangkan kertas kerja smart yang bertajuk Smart Solat Peringkat Sekolah. Program Smart Solat Peringkat Sekolah ini dianjurkan oleh Persatuan Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Tamanjaya. Kertas kerja ini disediakan oleh saya sendiri iaitu Nuri Karyati binti Abdullah, Nuril Mira Aimira binti Mak Saad dan Nur Fatimah binti Ali. Kami sebagai guru penasihat Persatuan Pendidikan Islam. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada tujuan kertas kerja Smart Solat. Ada 4 tujuan. Yang utama adalah yang pertama untuk mendapatkan kelulusan dan punca kuasa menjalankan program, dan yang untuk mendapatkan kelulusan dan punca kuasa menggunakan tenaga kerja AJK dalam pelaksanaan program, dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kelulusan dan punca kuasa menggunakan infrastruktur sepanjang pelaksanaan program, dan seterusnya adalah untuk mendapatkan kelulusan dan punca kuasa menggunakan peruntukan kewangan bagi menampung kos program. Okey, seterusnya pengenalan bagi Smart Solat Program. Dari segi latar belakang, Smart Solat dilaksanakan bertujuan untuk memastikan murid-murid boleh menunaikan solat dengan sempurna, sama ada dari segi aspek bacaan dan perbuatan. Smart Solat ini dijalankan sekali setahun di Sekolah Kebangsaan Tamanjaya yang dianjurkan oleh Persatuan Pendidikan Islam. Selain itu, program ini akan menitik beratkan teori dan amali yang betul, termasuklah dari segi bacaan, perbuatan, ilmu pengetahuan dan penghayatan. Program ini dikhususkan kepada semua murid Islam tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3. Seterusnya, di antara peristiwa penting yang berlaku di dalam Isra' dan Mi'raj ialah perintah salat secara khusus. Kisah ini diceritakan di dalam hadis sahih berkenaan Isra' Mi'raj yang panjang. Hadis yang panjang ini menjelaskan bagaimana perintah solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Boleh rujuk hadis di internet laman sunnah.com. Seterusnya, PAFA. Perkara asas fardu ain ialah beberapa perkara yang terpenting dari fardu ain yang berkaitan dengannya yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. Penilaian ini dijalankan sendiri oleh guru mata pelajaran pendidikan Islam di kelas masing-masing sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan PAFA adalah berdasarkan kepada Surat Perkeliling Ikhtisas yang bertarikh 12 Mac 1994. Seterusnya, kepentingan melaksanakan Smart Solat program ini. Murid-murid akan dapat mengaplikasikan segala ilmu berkaitan solat yang dipelajari di dalam kelas dengan lebih terperinci dan praktikal. Segala kerjasama guru dan ibu bapa amat penting bagi menjayakan program ini. Seterusnya, kita pergi kepada rasional. Rasional terbahagi kepada 4 iaitu kepentingan memilih projek aktiviti, kepentingan kepada guru, penasihat dan kerjaya, kepentingan kepada sekolah, masyarakat dan negara, dan yang keempat adalah kepentingan kepada sistem politik, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan.
Rasional yang pertama iaitu kepentingan memilih projek ini adalah untuk memupuk sikap berdisiplin dan berkualiti dalam bidang ibadah, akademik dan juga sasiah dalam diri murid. Dan yang kedua, untuk memberi kesedaran kepada murid tentang kepentingan ilmu agama dan melakukan ibadah harian dengan sempurna. Yang ketiga, untuk memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan. Kemudian kepentingan kepada guru, penasihat dan kerjaya adalah untuk dapat mendidik diri sendiri menunaikan ibadah solat dengan sempurna dan lebih baik dan menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan di sekolah dengan baik. Kepentingan kepada sekolah, masyarakat dan negara iaitu dapat mengenal pasti prestasi dan tahap penguasaan bacaan dalam solat murid secara lebih dekat, mengesan kelemahan dan kerumitan serta masalah yang selama ini membelenggu pelajar. Yang kedua, untuk melahirkan masyarakat yang bertakwa dan taat pada perintah Allah. Dan yang ketiga, untuk menjadikan sebuah negara Islam yang maju dan melaksanakan hukum syariat Islam. Kepentingan kepada sistem politik, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Yang pertama, untuk mewujudkan sistem politik yang dikawal dan dipandu oleh ajaran agama. Yang kedua, solat menjana masyarakat yang bersih dan sihat serta berdisiplin. Yang ketiga, mewujudkan budaya masyarakat berperibadi baik dan yang patuh pada perintah Allah. Yang keempat, pelaksanaan ibadah yang sempurna dilaksanakan oleh seorang Muslim akan meningkatkan lagi kemajuan dan pemantapan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk menginsankan dan membentuk sasiah murid melalui sistem pendidikan dengan penerapan nilai secara menyeluruh. Seterusnya, kita akan melihat kepada matlamat program Smart Solat. Matlamat program Smart Solat ini bertepatan dengan dalil di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 sebagaimana dalam firman Allah SWT itu, sesungguhnya solat itu mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Jadi matlamat program Smart Solat ini kita merujuk kepada dalil tersebut adalah untuk memastikan murid yang beragama Islam dapat melaksanakan ibadah solat dengan sempurna. Kerana sebenarnya kita tahu solat yang sempurna itu dapat mencegah dari melakukan kemungkaran serta dapat memupuk sikap berdisiplin, bertanggungjawab, menepati masa dan menjaga kebersihan diri dalam diri murid tersebut. Maka dengan ini bertepatan dengan elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan iaitu dapat membangunkan diri manusia secara holistik dengan ilmu dunia dan akhirat. Objektif. Objektif dalam melaksanakan pertama, memastikan murid dapat mengetahui kepentingan solat dalam kehidupan seharian mereka. Objektif yang kedua, murid boleh berwuduk dengan betul dan sempurna. Yang ketiga, murid dapat menguasai bacaan dalam solat dengan baik dan lancar. Objektif yang terakhir, murid boleh melakukan solat dengan sempurna sama ada secara jemaah atau bersendirian. Okey, seterusnya jangka masa projek Smart Solat ini, kami memutuskan dan berbincang untuk menetapkan tarikh Smart Solat ini pada 17 April 2021 iaitu pada hari Sabtu, dan tempoh masa Smart Solat ini daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang iaitu dalam tempoh masa 1 hari, dan bertempat di Surau Sekolah Kebangsaan Tamin Jaya. Okey, kita akan tengok kepada kumpulan sasaran bagi program Smart Solat ini adalah berfokuskan kepada murid tahap 1 sahaja, iaitu tahap 1, tahap tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 sahaja.
iaitu yang melibatkan jumlah seramai 135 orang murid lelaki dan murid perempuan adalah sebanyak 150 orang peserta. Okey. Seterusnya, andaian atau halangan semasa program Smart Solat ini dijalankan. Okey, andaian halangan yang pertama, masalah kewangan yang tidak mencukupi bagi mewujudkan pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, tenaga pengajar dan fasilitator tidak mencukupi. Yang ketiga, halangan yang ketiga adalah masalah ketidakhadiran murid-murid ke program Smart Solat pada hujung minggu. Yang keempat, kekangan masa memberi masalah kepada guru untuk membuat penilaian yang menyeluruh. Seterusnya, kita pergi ke anggaran belanjawan untuk program Smart Solat ini. Anggaran belanjawan untuk Smart Solat ada 4, iaitu yang pertama kami menemukan makanan dan minuman peserta camp, iaitu kepada tahun 1 seramai 100 orang, tahun 2 90 orang dan tahun 3 95 orang. Kemudian yang kedua, kertas A4 untuk modul Smart Solat yang berharga RM55 untuk 5 rim. Dan yang ketiga, hadiah murid terbaik untuk tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, iaitu seramai 3 orang, untuk set alat tulis. Setiap satu set alat tulis tu RM10 dan 3 set adalah RM30, dan poster iaitu berharga RM45, dan jumlah anggaran belanjawan untuk program Smart Solat ini adalah RM865, dan peruntukan belanjawan ini adalah daripada Persatuan Pendidikan Islam. Okey, seterusnya kepada senarai ahli kejawatankuasa bagi Smart Solat. Tidak lengkaplah satu-satu program itu kalau tidak terdapatnya AJK pelaksana. Okey, kalau kita tengok pertama adalah AJK Induk. Penaung mestilah daripada guru besar SK Tamanjaya iaitu Encik Syafiee bin Ismail. Penasihat daripada Encik Muhammad Syukur bin Muhammad Nur selaku guru penolong kanan core kurikulum. Setiausaha bagi program ini adalah saya sendiri, Nurin Mira Amira binti Masaad, dan bendahari adalah Nusaibah bin Abdullah Habib. Okey, seterusnya AJK Pelaksana. AJK Pelaksana terdiri pada guru penasihat persatuan, itu Puan Nur Fatimah binti Ali, Puan Nuri Karyati binti Abdullah dan Puan Nuril Mira Aimira binti Muhammad Saad. Yang kedua, urus setia terdiri pada pelajar Persatuan Agama Islam, Awatih binti Hasan. Seterusnya, AJK Makanan dan Minuman daripada pelajar juga. Yang ketiga, Keselamatan, Kebajikan dan Disiplin. Yang keempat, AJK Dokumentasi. Yang kelima, Fasilitator terdiri pada pelajar seramai 7 orang. Pergi kepada tugas jawatan kuasa. Okey, tugas jawatan kuasa dibahagikan kepada yang pertama, penyediaan modul KBS iaitu mengikut tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 untuk menyediakan bahan-bahan KBS dan mengedarkan bahan keperluan ketika slot dijalankan. Yang kedua, e-sijil dibagikan kepada setiap tahun juga untuk menyediakan e-sijil kepada pemenang. Dan yang ketiga, makanan dan minuman untuk menguruskan makanan dan minuman untuk guru dan murid dan mengedarkan makanan kepada murid-murid. Dan yang keempat, fasilitator iaitu mengikut guru mata pelajaran pendidikan Islam mengikut kelas masing-masing untuk sepanjang
Smart Solat dijalankan. Kemudian pelaporan dokumentasi dan penilaian iaitu menguruskan fotografi dan dokumentasi dan menyedia dan menyiapkan laporan penuh aktiviti. Kemudian yang terakhir adalah poster iaitu tugasnya oleh Encik Muhammad Saudin bin Muhammad Ibrahim dan Encik Muhammad Fazli bin Muhammad Mustafa. Kita akan tengok kepada peraturan Smart Solat. Peraturan Smart Solat ini dibuat kepada murid supaya program dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan melatih diri murid untuk berdisiplin. Ada 5 peraturan. Yang pertama adalah murid beragama Islam tahap 1 wajib hadir ke program Smart Solat. Yang kedua, murid yang tidak dapat hadir ke program Smart Solat mestilah melampirkan surat sakit ataupun pelepasan dan diberikan kepada guru kelas sebagai bahan bukti yang menunjukkan murid tidak dapat hadir ke program Smart Solat. Yang ketiga adalah murid diminta untuk membawa alat tulis sendiri kerana akan adakan sedikit kuis pada program Smart Solat tu. Dan yang keempat adalah murid mestilah menjaga akhlak dan adab semasa program dijalankan. Dan yang terakhir, murid mestilah berpakaian sopan dan itu bagi murid perempuan berpakaian baju kurung dan tudung, serta bagi murid lelaki baju Melayu dan songkok. Okey, seterusnya borang penilaian projek. Borang penilaian projek terdapat 2 perkara. Iaitu yang pertama senarai semak uduk dan solat. Kita boleh lihat borang ni dia akan menilai peserta dari segi wuduk dan solat, dari segi teori dan amali peserta tersebut. Yang kedua, tinjauan kepuasan peserta. Borang ni peserta boleh menilai program Smart Solat ini berdasarkan 5 skala. Sama ada mereka puas hati atau tidak. Seterusnya adalah tentatif program Smart Solat. Okay, program Smart Solat ini bermula pada pukul 8 pagi iaitu kita akan adakan pendaftaran peserta yang diadakan di Dewan Utama. Kemudian pada pukul 8.30 hingga 8.45 pagi akan ada taklimat program di Dewan Utama juga. Pada pukul 8.45 hingga 9.10 pagi akan dibahagikan kumpulan 1, 2 dan 3 untuk kumpulan yang lebih kecil diadakan di Dewan Utama juga. Kemudian pada pukul 9.10 pagi hingga 10.10 pagi akan diadakan tayangan video wuduk dan amali solat serta penerangan bertempat di surau oleh Encik Muhammad Fazli bin Muhammad Mustafa. Pada pukul 10.10 pagi hingga 10.30 pagi, murid-murid akan berehat dan ada sarapan pagi. Pada pukul 10.30 hingga 12.30 hari, LTK 1 akan bermula iaitu wuduk dan amali wuduk di surau. Kemudian pada pukul 12 hingga 1.30 petang, LTK 2 iaitu solat dan amali solat. 1.30 hingga 2.30 petang, murid dan guru akan berehat, makan tengah hari dan solat zuhur berjemaah. Pada pukul 2.30 hingga 3.30 petang, LTK 3 iaitu hafazan dan bacaan dalam solat. Pada pukul 3.30 petang hingga 4.15 petang akan ada penilaian dan rumusan akhir program Smart Solat ini bertempat di surau. Pada pukul 4.15 petang hingga 5 petang, solat asar berjemaah dan bersurai. Kita akan lihat kepada cartagan pelaksanaan Smart Solat. Cartagan pelaksanaan Smart Solat ini dibuat dengan tujuan supaya para guru dan
murid yang terlibat dalam program Smart Solat ini dapat melaksanakan segala tugasan yang diberi mengikut ketetapan pada tarikh yang telah ditetapkan. Okey, bermulanya daripada mesyuarat agung yang pertama iaitu pada awal pembukaan sekolah iaitu pada bulan Januari, dan seterusnya pada bulan Februari terus kita melaksanakan mesyuarat agung bagi pelaksanaan mesyuarat AJK pelaksanaan bagi program Smart Solat sebanyak 4 kali sebelum program Smart Solat itu dijalankan pada tarikh 17 April 2021, dan kita adakan terus postmortem bagi program Smart Solat ini pada bulan Mei iaitu 12 Mei 2001, lebih kurang 2 minggu ataupun 3 minggu selepas program itu telah dilaksanakan. Okay, seterusnya kita boleh lihat poster bagi Smart Solat Program. Poster ni ada tarikh 17 April 2021, program ni dijalankan hari Sabtu. Tempat di Dewan Utama dan Surau dan masa dari pukul 8 sampai pukul 5 petang. Sijil penyertaan disediakan bagi peserta. Okey, seterusnya takwim kokurikulum. Okay, takwim kokurikulum bagi program Smart Solat ini bulan April 2021 iaitu 17 April 2021 pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Okay, dan akhir sekali penutup bagi kertas kerja Smart Solat ini adalah semoga Smart Solat ini dapat memberi manfaat dan aplikasi yang besar kepada murid di sekolah SK Tamin Jaya, khususnya iaitu murid lebih rajin untuk mendirikan solat. Di samping dapat melahirkan murid yang berdisiplin dalam pembelajaran dan menikmati masa apabila murid itu menjaga solat dengan sempurna. Program ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kesegaran kepada murid tentang kewajipan mendirikan solat bagi seorang Muslim. Dan seterusnya adalah amat diharapkan agar segala bentuk bantuan serta kerjasama daripada semua pihak yang terlibat dalam supaya dapat melincirkan program ini dan ianya dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan sempurna serta dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara para guru dan murid-murid. Maka besarlah harapan kami untuk pihak sekolah dan pihak mentadbir dapat memberi sokongan dan kelulusan bagi program Smart Solat anjuran Persatuan Pendidikan Agama Islam. Ini bertepatan dengan sebuah hadis yang mana mafhumnya adalah didik anak kamu solat seawal usia 7 tahun. Maka pukullah mereka jika tidak melaksanakan solat pada umur dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka. Ini menunjukkan kefaduan solat penting dan itu berbalik kepada matlamat sasaran kami adalah murid tahun 1 sahaja supaya bila mana mereka mengetahui tujuan solat itu dilaksanakan dan kewajipan solat itu dilaksanakan, moga-moga bila mana mereka masuk kepada umur mereka 10 tahun, mereka lebih reka dan prihatin terhadap kepentingan solat ke atas seseorang Muslim itu. Okay, lampiran bagi kertas kerja Smart Solat program ni ada 5. Yang pertama, surat panggilan mesyuarat. Kita boleh tengok mesyuarat yang pertama. Okay, yang kedua, surat kebenaran ibu bapa untuk peserta menyertai Smart Solat program. Yang ketiga, buku program untuk pentadbir. Buku
program untuk pentadbir ni dibagi kepada pentadbir sewaktu Smart Solat program ini dijalankan. Okey, seterusnya yang keempat, modul untuk facilitator. Modul ni mengandungi wuduk dan solat, cara berwuduk dan cara solat untuk facilitator. Semasa program Smart Solat dijalankan. Seterusnya CJ penyertaan. CJ penyertaan ini akan dibagi pada semua peserta tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 yang menyertai Smart Solat program. Okay, ini adalah contoh CJ dia. Okay, dan yang terakhir adalah sumber rujukan bagi pembentangan kertas kerja ini. Okay, itu sahaja daripada kami. Daripada kumpulan 2, PAI 2. Terima kasih. Kami solat 5 waktu sehari. Mari kita solat bersama. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Solat 5